Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi summa ila ruhi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim ya ilal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrahumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika 'alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil musalli alayya nurun ala sirat man kana wa man kana ala sirati min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan pandang dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi Ahad ini kita dibangkitkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sihat wal afiah, masih dalam keadaan diberi nyawa, dapat meneruskan kehidupan kita ini sebagai hamba-Nya untuk melakukan ketaatan kepadanya, yang menyatakan bahawa sesungguhnya kita ini hamba yang benar-benar untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan syukur kita kepada Allah, dalam kesempatan kehidupan ini Allah masih memberi ruang dan peluang dalam kehidupan kita ini, yang mana kita dapat dianugerahkan kudrah iradah oleh Allah, dapat menggerakkan tulang belulang kita ini untuk menghadirkan diri ke masjid, untuk menjadikan sifat kehambaan kepadanya sebagai tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Dan syukur kita kepada Allah kerana dengan kasih sayangnya, kesempatan yang diberi dalam kehidupan kita ini, kita dapat menunaikan solat subuh berjamaah, dan seterusnya diberi peluang untuk duduk sebentar waktu sebelum meneruskan kehidupan harian, untuk sama-sama kita diberi oleh Allah SWT peringatan melalui Al-Quranul Karim dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang menjadi pegangan hidup kita ini berdasarkan kepada kalam-kalam Allah, supaya hidup kita ini dipandu, diurus, tadbir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik perjalanan hidup kita. Ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita meneruskan kehidupan kita ini adalah yang menjadi keutamaan adalah bagaimanakah sifat kehambaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita ini berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Kerana sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang manusia diberi nikmat kehidupan, namun masih tak nampak keberadaan di sisinya Allah bersama dalam setiap detik. Sebab itu dalam hidup ini hanyalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya tanpa bantuan, tanpa pertolongan daripada Allah, mana mungkin ini hari kita dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kasih sayang kita ini tidak berbelah bagi dan tidak bersyarat. Kerana sesungguhnya Allah tetap bersama dengan kita, cuma kita kadang-kadang tak perasan Allah bersama dengan kita. Kerana Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Hadid ayat 4, Allah menyebut wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi pada pagi ini kita merasai bahawa sesungguhnya kehadiran kita dapat
datang ke rumah Allah adalah tanda kasih sayang Allah pada kita. Sebab itu penting menjadi keutamaan dalam perjalanan hidup kita. Kita kena kenal diri kita. Kita kena bawa dalam hidup adalah tauhid kepada Allah. Kerana sesungguhnya martabat dan kelebihan ilmu tauhid itu paling mulia. Paling mulia daripada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia kerana ia berhubung dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebab itu kalau manusia hidup tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah, maka urip sak karepe dhewe. Dah mula dah tu. Dia dah cakap dah tu. Ustaz dah mula nak cakap Jawa ni. Aku dah cakap hari pun tak faham. Macam mana? Jangan jadi manusia urip yo sak karepe dhewe. Apa maksudnya tu? Hidup tidak ada panduan, ikut suka hati dia je. Itu maksudnya. Ya tak? Jangan hidup ikut suka hati. Pasal kita ada peraturan. Sebab itu bila mana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Kerana ilmu tauhid itu bila mana kita berhubung dengan Allah dan juga Rasul, serta dapat menyelamatkan diri seseorang daripada kemurkaan dan kesyirikan kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita ni mulianya hidup kena beradab dan berakhlak. Kau hebat macam mana sekalipun, tapi kalau tidak ada adab dan akhlak, maka sesungguhnya hidup tak bermakna. Ya tak? Walaupun hebat ada ilmu, walaupun hebat macam ustaz, walaupun hebat macam Pak Yai, tapi kalau tidak ada adab ataupun ilmu, maka sesungguhnya dalam hidup itu tak bermakna sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Dalam hidup kita ni kita kena berpegang teguh. Pasal apa? Bila mana tentang ilmu hidup dunia ni, kalau kita hidup hanya sekadar berpandukan kehidupan dunia, tidak berpegang kepada tauhid, takut-takut hidup kita ni rosak. Sebelum kita mengetahui tentang ilmu tauhid, adalah terlebih baik atau diketahui terlebih dahulu, mengerti, tahu tentang tauhid, kegunaannya dan tujuannya. Ya tak? Pasal kadang-kadang orang belajar tauhid ni dia belajar sifat 20. Ya, tapi tauhid itulah yang membawa kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga akhirat. Sembayang bendino tapi ra kenal sembayangi kaya apa. Sembayang hari-hari tapi tak kenal sembayangnya tu macam mana. Ya. Itu yang penting. Kerana ilmu tauhid adalah ilmu yang membahaskan masalah ketuhanan untuk menetapkan semua kesimpulan kepercayaan agama. Dengan apa? Dalil yang mantap dan meyakinkan. Sebab apa? Tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala
secara mutlak, baik pada zat, pada sifat dan af'al Allah. Pagi ni kok cerita tauhid. Memang kena cerita. Pasal apa? Kadang-kadang orang merasa dia rasa hebat dengan amalannya. Kadang-kadang dia merasa apa yang buat itu dah cukup ia menjadikan diri dia jadi orang yang baik dan boleh masuk syurga. Sebenarnya ianya tertipu dengan amalannya. Kenapa? Dia merasakan tidak memandang kepada Allah. Ya tak? Sebab itu penting dalam erti kata tadi, supaya kita ini selamat, menyelamatkan diri seseorang daripada kemurkaan dan kesyirikan kepada Allah. Contoh, dia buat amal ibadah kerana keakuan dirinya. Dia buat pergi rajin maring masjid, pengamal ibadah. Aku kan wis tuwek. Mari 70, aku yuk kena sembayang, nara sembayangku Tuhan marah. Memang betul. Aku diwai seneng kok. Aku diberi senang, aku diberi kekuatan, ya aku lakukan amal ibadah. Itu laku. Tidak. Sebenarnya itu adalah daripada Allah. Sebab diri kita ni lemah. Kita tak kuat. Kita ni fakir. Kita ni hina. Sebab itulah kita kena jadikan sifat diri kita mengenal Allah. Kerana dengan Allah itu fikrah kita ini sebagai hamba adalah menjadikan sifat kita ini fikrah bertuhan. Ya. Fikrahnya bertuhan. Sebab itu Allah sebut dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, iaitu mengenalku. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ini, kan, Masjid Perik Raja ni dah berapa tahun? Mam, berapa tahun lah? Dah bertahun-tahun. Betul? Kalau ikut logik akal, orang makin tambah ke makin kurang? Atau drama yang mati orang Perik Raja? Tahun ni mati berapa ramai? tak kira lah Ustaz, aku tak kira orang mati. Pasal aku belum nak mati. Kan? Bahkan kalau kita ikut dari logik akal kita, perjalanan hidup bertahun-tahun, manusia makin ramai. Bahkan kita setiap hari menghadiri hari perkahwinan, menghadiri persandingan. Kahwin tak, aku tak menghadiri. Dia kahwin buat sendiri-sendiri. Aku menghadiri majlis persandingan. Kan? Bulan raya ini berapa banyak kita pergi tempat jamuan makan. 2 dalam 1, majlis perkahwinan dan hari raya. Ya Mamat? Kan gitu. Jadi bila mana kahwin, ada anak. Ya tak? Dilihat dalam hal yang demikian, sifat diri kita ni kan, Allah jadikan kita, maka kita ada. Makin kurang ke makin sikit? Makin ramai. Jadinya kalau kita hidupnya tadi sifatnya
fikrah kita bertuhan, fikrahnya bertuhan, mak Allah itu menjadikan sebagai Tuhan kita, maka kita akan jadikan dalam hidup keberadaan bersamanya dengan Tuhan itu setiap masa, tak kira berada di mana-mana. Maksudnya kita akan tetap menjadikan sifat hamba, kehambaan kita ni di mana-mana. Terutamanya bila mana kita ni diseru oleh Allah dalam kehidupan. Jadi yang nak jadi hamba Allah ni wis tuat ke hamba yang sepanjang masa? Kita ni kena jadi hamba Allah sepanjang masa. Sebab itu dalam hidup kita ni kena pandang diri kita ni. Kita kena sentiasa melihat dan memuji Allah di alam zahir. Maknanya kita sentiasa tujuan maksud hidup kita ni ada untuk mentauhidkan Allah dan bertasbih kepadanya. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup kita ni makin hari makin dekat kita dengan Allah. Ramai di kalangan manusia kenapa jauh dengan Allah? Lantaran pada dirinya itu dibelenggu oleh dua daging, iaitu daging yang berada di kepala, yakni otak, dan daging yang berada di sebelah kiri jantung adalah nafsu. Jadi masalah lain tak ada kita ni, masalah diri sendiri. Ya, kita tengok kenapa wong ki ora tak ke masjid. Ya, kenapa orang tu tak pergi masjid, sedangkan masjid tak jauh daripada rumah? Pasal apa? Masalah tauhid kepada Allah. Sebab itu menjadikan seseorang itu kena tahu ilmu tauhid itu apa faedahnya. Kenapa faedahnya? Kenapa nak kita kena tahu? Kan? Faedah ilmu tauhid itu adalah melepaskan diri seseorang dari syirik dan kufur yang sangat dimurkai oleh Allah. Tidak? Kufur. Selama mana hidup tak pernah sembahyang pergi masjid, jadi hamba yang kufur. Betul Allah suruh ingat dia, kenal dia, kasih kat dia. Kat mana tu Allah perintah? Dalam suratul Baqarah ayat 152. Allah sebut apa? Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepada aku, maka aku ingat kepada kamu. Jangan syukurlah engkau kepada aku, jangan kau engkar kepada aku. Wala takfurun. Kufur, engkar. Berapa ramai hamba yang engkar kerana tidak merasai keberadaan Allah pada diri. Engkar macam mana? Kerungu bendino, dengar tiap hari azan. Ada ke ketika azan ni pakai mic tak dengar? Ada. Harusnya tiap waktu Pak Bilal seru kan. Cuma kadang-kadang sekali-kali Bilal telajak. Ada telajak? Telajaklah sekali-sekali, tak apa. Kan? Tak azan. Pak Imam mesti ke masjid. Pak Imam datang ke masjid tulis, ni Pak Bilal ni kok orang azan-azan is masuk waktu. Rupa-rupanya Bilal ni kerainan. Kenapa kerainan? Malam tadi dipeluk sama isteri kuat banget. Terus aduh kelengar. Agaknya lah, itu cuma aku sangka gitu.
Dalam arti kata, kalau kita sifatnya memandang kepada keberadaan Allah dalam diri, maka kita akan bersegera untuk melakukan amal ibadah. Sebab itu ilmu tauhid untuk melepaskan diri seseorang itu dari syirik. Kenapa syirik? Jangan ada satu zarah pun dalam hidup kita syirik kepada Allah. Satu zarah lah, tak masuk surga. Ngamal ibadah rajin, ibadah rajin, baca Quran rajin, kan zikir rajin, tapi hidupnya tak senang dengan orang. Nanti muflis. Tahu muflis? Sebab itu muflis itu gairat. Ya Allah, kenapa buku aku kok kosong? Habis kau zaman kat dunia dulu kau ngerasani orang, ngata orang itu ini buat orang tak senang. Balik kepada apa tahu? Adab dan akhlak. Balik kepada adab dan akhlak. Ni kadang-kadang ya Allah. Baru-baru ni raya kan? Raya ialah datang sembahyang masjid hari raya pakai lawa, pakai kasut apa jenama baik tu, aku tak tahu nak jemput. Kasut jenama baik apa bang? Tahu? Macam tak pernah pakai kasut baik je. Lu apa orang perempuan pun sama kan, datang sembahyang raya pakai kasut raya lah ni. Tapi lepas sembahyang keluar masjid, betuling mana selipong cilaka punya kaki orang ni ngambil aku punya kasut. Baru lepas ibadah tau, baru lepas sembahyang cilaka dia. Mana akhlak, mana adab? Tu pentingnya tauhid. Tak? Kerana supaya seseorang itu melakukan diri daripada syirik, tauhid itu kenapa? Jangan merasai apa yang kita buat dalam kehidupan kita, bukan. Ni kadang-kadang sombong. Selama mana kehidupan Allah beri hidup, diperilmukan, diperkalamkan, diperdengarkan, nikmat dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak pernah pun syukur. Dia kata siapa? Aku ni kalau aku tak kerja kuat macam ni, selama mana aku hidup, aku tak kaya lah macam ni. Ini kalau aku tak kuat, kalau aku tak kaya macam ni, rumah sewa aku tak banyak sampai 5 biji. Astagfirullah. Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Perbuatan tu, cakap macam tu, jadi apa? Syirik. Syirik ada berapa? 3. Orang cakap 2 kan? Ini 3. Kalau belajar ilmu kalam, syirik ada 3. Syirik akbar, syirik asrar, syirik khafi. Ya. Akbar ni besar, mana yang jelas kesyirikannya. Kalau itu keluar daripada Islam, itu akbar. Asrar yang kecil, yang kadang tak perasaan. Ini kita mengaku buat amal ibadah, tapi kita rasa kita yang buat. Kan Allah. Sebab itu kena pandang dalam hidup kita kebersamaan Allah dalam diri kita. Itu penting. Sebab itu supaya tauhid itu melepaskan seorang daripada syirik dan kufur. Kufur itu sangat dimurkai kepada Allah. Jadi nak dapat kepada sifat kita memandang kepada Allah, kena tahu dalil dia.
apa hujah dia, serta nak dapat tu mencapai ma'rifatullah. Istilah tauhid. Makrifah ni apa? Makrif, pandangan. Kan? Pandangan, makrifah kepada Allah, pandangan kita kepada Allah dengan dalil-dalil yang kukuh sehingga membawa kepada kejayaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah kalau kita berusaha kepada itu, menjadi benteng yang kukuh dalam menghadapi kesamaran dalam bab kepercayaan dan pemikiran. Ni fikir kita, kepercayaan kita jadi betul. Tak? Itu pentingnya dalam perjalanan kehidupan kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat diri kita dibekalkan akal. Akal itu ada iman. Sebab kita ini kena bertuhan bahawa sesungguhnya kunci rukun iman kita itu kena ada pada setiap diri orang Islam, orang yang beragama Islam. Bukan sekadar nak tahu aja, bukan sekadar nak belajar aja, bukan sekadar kita biar anak kita belajar pergi sekolah agama tapi tak mengimani. Sebab itu kunci rukun iman kita bermula agama dengan wajib mengimani rukun iman yang 6 tu. Yang 6 tu itulah rukun yang 6. Percaya pada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Sebab itu ulama ada menyatakan pada kita, siapa dia? Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan bahawa kunci yang utama keimanan pada rukun iman adalah keimanan kepada rasul-rasul. Penting. Sebab itu amal ibadah ni tanpa rasul kita tak kenal dengan agama. Kunci dia kenal dengan Nabi. Sebab itu kita ni kena sentiasalah baca akan tentang Nabi. Syama'il Muhammadiyah, tu kan? Kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa yang diperlakukan, diamalkan oleh Nabi. Kan? Sekecil-kecil amalan pun Nabi buat. Ya tak? Kita ni bila kata sebut sembahyang sunat, nak kena buat ke? Boleh ke kalau tak buat? Kita ni banyak persoalan. Pasal apa? Tu tadi, iman, tauhid kita kepada Allah tak mantap. Kalau kita tentang iman ni, tentang iman, tarik iman ni nak kita sebut pada istilah. Kenapa iman tu penting pada diri? Pasal benda ni tak nampak. Tapi perlu kita kena ceritakan dan lagi. Kenapa? Tarik iman pada istilah iaitu membenarkan sekalian perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Senang tak? Kalau kita amat-amati apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi amalkan, kita nak buat tak mampu. Itu kadang-kadang buat ikut cara Nabi orang pelekeh pula. Tak? Amalan sunnah. Kita kalau orang yang berpegang teguh dengan Rasulullah, kasihnya kepada Rasulullah,
dia akan lakukan sebaik mungkin. Bahkan bukan itu saja, Rasul adalah penghubung antara kita dengan Allah dan segala alam gaib. Itu Rasulullah. Sebab itu kena minta Rasulullah, Nabi itu adalah penghubung antara kita dengan Allah. Sebab itu dalam amal ibadat tanpa Rasulullah tak dikira sah sembahyang kita. Tak. Sebab itu kena tahu ilmu sembahyang. Kadang-kadang sembahyang bertahun tapi ilmu sembahyang tak ada. Rukun kaulinya ditinggal pada 5 tempat. Habis kalau gitu sembahyangnya macam mana? Rukun kauli solat tadi ada 5 tempat, tapi tak baca dengan cara didengari dengan telinga sendiri. Ini ramai berlaku. Sembahyang ikut imam tapi tak pernah suara keluar. Tak tahulah aku macam ada suara apa dia keluar. Contoh, ada 5 tempat ni kan. Pertama apa? Takbir. Jangan, memanglah imam baca Allahu Akbar, dia malah nak cakap. Angkat lagi. Ada tu. Tu kena betulkan lah. Yang kedua, Fatihah. Fatihah ni kadang-kadang ya Allah. Yalah memang imam dah baca, kita pun bacalah. Baca tu sekadar didengari telinga sendiri. Tapi tak baca tu, orang baca jenis macam apa ni? Baca macam apa? Ular tedung sela. Boleh ke macam tu? Tak boleh ke macam tu? Baca. Allahu Akbar. Itu kedua. Yang ketiga, bacaan tayat akhir at-tahiyatu. Ni pun tak dengar juga. Dengarnya bila? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu je dengar. Lain tak dengar. Allah. Sembayangnya sah tak? Takut-takut tak sah. Tapi memang cacat lah namanya. Cacat. Yang keempat, selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab itu tadi bila kita kembali kepada tauhid, Rasulullah adalah penghubung antara kita dengan Allah. Sebab itu penting. Penghubung antara kita dengan Allah dan segala alam gaib. Ni tentang alam gaib ni kan, kadang-kadang nak percaya, tak tahu aku nak cakapnya. Dia boleh kata, aku ni dah berat, ya ke? Kalau kena masuk dalam kubur ni, kena tanya macam ni, ya ke? Ya ke? Macam tak yakin pula. Kan? Kena percayalah dengan alam gaib. Yakin dan percaya yang kita akan menempuh keadaan, menempuh alam tersebut. Kan apa nama Allah dalam Al-Quran ayat depan tu kan, alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan baginya. Hudal lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Yang takwa tu, siapa yang takwa?
alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan gitu? Kan jelas? Kan? Nak tahu tentang hidup kita ni berlandaskan pada Al-Quran, tengok Quran. Bukan hanya sekadar dibaca, tetapi kena tahu apa isi kandungannya, mentadabbur Al-Quran. Baru betul lah iman kita. Tak? Itu yang keempat. Yang kelima, salam. Salam ni kadang-kadang, ya Allah, memanglah iman. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cakap lah, Assalamualaikum. Ini tak? Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ni, mintalah kepada Allah. Kita ni memang tak tahu. Kita ni bodoh. Kita ni jahil. Kita ni lemah. Minta ke Allah. Kenapa? Memang Allah pesan suruh minta. Kita memang tak tahu. Tapi oleh kerana kita ni kadang tak nak minta, sombong. Dia suruh sembahyang. Tapi lepas sembahyang pelancing. Apa Pak Iyaka tu? Sembahyang lamcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun je. Doa tidak, minta tidak, zikir tidak, apa tidak. Jalan je. Kan sombong nama itu. Tengok peradaban kita ni, adab kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Tak? Oh, dengan Allah macam tu. Kita kalau sama manusia macam mana? Sama manusia. Jumpa orang. Beri salam tidak, jumpa dia. Jumpa belah mata dia. Apa perasaan orang tu? Kita ni hamba. Ada adab le, ada adab, ada akhlak dengan Allah. Itu penting. Kerana apa tuan-tuan? Rasulullah adalah sumber cahaya kerahmatan bagi sekalian alam. Apa ayat tu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus akan Muhammad itu adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Tanpa Rasulullah, ni tanpa keberadaan Rasulullah dalam hidup kita, mana apa? Ruh tadi kan. Dan alam ini adalah gelap dari cahaya Allah. Baginda adalah penghubung antara alam ketuhanan dan alam manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu bagi para perindu ilahi. Kita ni jadi sifat orang yang kasih, rindu nak bertemu dengan Allah. Tanpa memasuki pintu selain daripada baginda adalah sesat. Jelas eh? Jadi kita bawa ni minta moga-moga kerahmatan, rahmat daripada baginda, cahaya Rasulullah itu tetap kembali merahmati. Walaupun jasad baginda tak ada, walaupun kita ni tak hidup dalam zaman Rasulullah, tetapi kita merasai bahawa sesungguhnya cahaya rahmat baginda itu ada dalam kehidupan kita. Itu dia. Jadi mudah-mudahanlah dalam perjalanan hidup kita ini, kita bertauhid kepada Allah itu yang menjadi keutamaan. Tak? Tadi mukadimah ajalah. Ni nak mula ni cerita tentang ayat Al-Quran yang saya bacakan dalam suratul An'am ayat 130. Apa yang Allah nak beritahu pada kita sebagai penutup pada pagi ini? Inilah kan, kita kena banyak makan rohani dari makan yang zahir. Ya tak? Kita makan yang zahir tak berkira. Rumah pergi bergaya, 5 buah rumah pun tak apa. Ya. Tapi nak ngaji bab rohani ni, alah ustaz kok lambat banget, kok orang mandek-mandek. Tu dia kena rasa
Rasa dalam diri itu rasa sedap bila mana nak dengar ayat Allah. Seronok, rindu apa yang Allah nak habarkan pada kita kan. Jadi ayat Allah ni kalau kita cerita, dia makin hari makin rasa, ya Allah, rindu aku dengan Allah. Bila aku nak bertemu dengan Allah, bila aku nak bertemu dengan kekasih, rindu kan. Dulu tak rasa, tak merasai kematian itu, takut tak merasakan nikmat esok kalau aku mati, nikmatnya aku tak jumpa Allah, nikmat tu. Tak rasa takut kerana kematian itulah pintu untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu Allah pesan kat kita melalui Rasul apa yang Allah nak sebutkan pada kita dalam ayat Suratul An'am ayat 130. Apa yang Allah sebutkan? Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai golongan jin dan manusia. Allah beritahu bukan umat manusia je, bahkan jin. Jin kita tak nampak. Kita tak cerita pasal jin lah. Tapi ada orang boleh jin. Ada tak? Ada jin Islam, ada jin kafir. Ada tak? Itu pun kena belajar juga. Masuk rumah, ialah rumah baru, dah lama tak ada penghuni. Ya tak? Rumah suruhnya banyak. Kan? Sekali-kali tidur rumah kat tu, tak boleh tidur kan. Perasaannya kok ada orang hitam mengempap aku ni. Apa dia? Tu jin lah tu. Kan? Habis masuk rumah tak cakap Assalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Tak cakap pun, lebus melebu ai. Itu yang jin kat situ dia. Wah, ada tetamu datang lah. Tak apa, nanti aku kawan dengan kau malam ni. Ya, itu kita kena tahu lah. Jadi Allah SWT menyatakan, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rasulun minkum yakussu alaikum ayatina. Bahawa sesungguhnya, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul daripada kalangan kamu sendiri. Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu. Maknanya apa? Dalam hidup kita ni Allah dah beritahu, kau nak bahagia, kau nak jangan sampai sesat, aku telah utus Rasulullah, telah membaca akan ayat-ayat Allah Ta'ala kepadamu. Mana Nabi menyampaikan tentang ayat-ayat Allah. Sebab itu Nabi itu penghubung kepada Allah. Jadi kita ni dibacakan ayat-ayat Allah, maka yakin dan percaya tentang ayat Allah. Bahkan bukan itu saja, Allah menyatakan wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan sesungguhnya kepadamu, mengingatkan kamu tentang pertemuan pada hari ini. Maksud apa? Hari kiamat. Allah melalui Rasul itu memberitahu tentang esok kita akan kembali kepada Allah di hari kiamat. Maka sebelum sampai kat sana, kita kena beramal, berusaha untuk melakukan amal ibadah sebaik mungkin, supaya amal ibadah yang kita itu lakukan, tauhid kepada Allah berbetulan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan amal ikut selera. Tak? Itu yang kita kena jadikan amal ibadah kita itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kamu akan ditanya oleh Allah. Allah tanya apa? Qalu syahina ala anfusina. Allah tanya, mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Allah tanya, kan inai kamu bertemu dengan aku dulu dekat dunia engkau hidup, adakah kau berpandukan pada undang-undang yang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah? Allah Rasul, ya Allah, aku rasa sempat belajar nang dunia. Ya, aku tak sempat nak belajar kat dunia. Jawablah esok.
Kerana sesungguhnya Allah menyebut lagi wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu anfusihim annahum kanu kafirin. Allah menyatakan kerana mereka hidup kat dunia, mereka tertipu, akan tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Ni pasal kita ni tertipu dengan dunia. Wis tuwek pun ya Allah kerja ni orang wis-wis. Tahu? Wis tuwek kerja tak habis-habis. Nak cari apa lagi? Apa tujuan masuk hidup kita ni? Ke mana pergi nak kita ni? Tu ya. Allah dah beritahu tadi, kerana sesungguhnya nanti kalaulah sifat kita tadi tidak kena tertipu dalam kehidupan dunia, bakal esok kita kan jadi saksi juga. Ya Allah, aku dulu memang tak sempat, ya Allah. Kenapa? Mereka itu adalah annahum kanu kafirin. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Jadi mudah-mudahanlah sekadar dulu yang mampu dapat saya kongsikan dalam perjalanan hidup kita ni. Mudah-mudahan berbetulanlah amalan kita ini mengikut sunnah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kesimpulan kita adalah betulkan tauhid kita ni kepada Allah dalam menerusi amal ibadah kita ni. Kita ni tak mampu, maka mintalah kepada Allah. Minta ni kena sentiasa minta. Ya Allah, sungguhnya dalam perjalanan kehidupan aku ni, ya Allah, Kau dekatkanlah diri aku dengan Kau, ya Allah. Sentiasalah perbetulkan amal ibadah aku ini ikut sunnah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah betulkan. Kan? Pasal kita lemah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Kena minta. Dengan apa? Wasabri wassalah, dengan sabar dan sembahyang. Innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara yang tidak tersusun, yang tidak menepati cita rasa tuan-tuan. Ialah apa yang terungkap, apa yang terlafaz, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah zahirkan untuk kita memahaminya. Yang cakap ni pun tak faham, yang cakap pun tak memberi hidayah, yang cakap ni pun tak tahu. Hanya Allah lah, minta kepada Allah. Allah sajalah yang memberi hidayah kepada mereka yang Allah kehendaki. Ada orang tak, ada juga Allah tak berkehendak, dia tak hendak. Kan? Ada orang hidup ni tak nak dengan Allah, dia biar. Ikut nyambung cerita meneh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mohon ampun, mohon maaf. Semoga Allah Taala memberi kemenangan hidup dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qalbina bi nuril hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbin qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allah. Nanti kalau tak kerja, mohon saya pergi meraihkan hari